Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Jadi hari ini cikgu mau ulas sedikit tentang kertas 3 ujian kita baru-baru ini. Ini merupakan soalan negeri. Sebenarnya cikgu tidak ambil mana-mana pun susah. Soalan ini adalah soalan daripada negeri tertentu lah. Saya tidak ingat negeri mana. Kalau tidak silap mungkin Kelantan. Okey. Mungkin negeri Kelantan, kalau tidak silap lah, saya tidak ingat juga. Jadi dia adalah past year question sebenarnya lah. Jadi kita mau bincangkan lah tentang macam mana untuk menjawab soalan-soalan ini. Saya harap kamu jelas lah, nampak. Kalau dapat kamu rujuk soalan, kertas soalan yang ada untuk sambil-sambil kamu tengok video ini ya. Jadi pertama sekali kita tengok soalan nombor 1. Okey, ada kucing pula naik meja. Kita tengok soalan nombor 1. Okey, soalan nombor 1 adalah section A. Dia tentang eksperimen pembiasan cahaya. Okey. The student carries out an experiment. Saya harap jelaslah videonya, gambar. A student carries out an experiment to investigate the relationship between the angle of incident, which is I, and the angle of refraction. Incident itu adalah, kamu boleh bahasa Melayu dia, sudut tuju dan sudut biasan. Okey, untuk yang pertama, biasa soalan yang pertama confirm. Saya belum lagi buka soalan. Okey. Dia akan tanya apa? Pastinya dia akan tanya apakah pemboleh ubah yang dimanipulasi dan juga apakah pemboleh ubah yang bergerak balas. Sebenarnya jawapan soalan itu ada dalam penyataan ini sudah. Iaitu di mana? Kita gariskan, iaitu dalam penyataan ini, panjang-panjang ini kamu baca, jangan tidak baca. Seorang murid menjalankan satu eksperimen untuk menyiasat hubungan antara sudut tuju garis, sudut tuju dan sudut biasan R. Okey. Dan sudut biasan R. Apabila satu sinar cahaya bergerak dari udara ke blok kaca semi bulatan. Okey, boleh juga kita garislah. Ini antara clue-clue dia lah. So, kita ada sudut tuju I. Yang pertama, boleh kamu tulis tepi sini. Sudut tuju, which is I. Dan juga yang kedua, ini yang pertama, sudut biasan. R. Yang kedua. Okey. Lepas itu ada satu lagi clue, iaitu melalui blok kaca. Ini tidak apalah. Ini kedua. Bila ada perkataan hubungan antara, kamu keluarkan dua benda ini, iaitu apa-apa sajalah. Kalau soalan lain mungkin dia akan tanya macam-macam yang lain lagi lah. So, sudut menyiasat hubungan antara sudut tuju I dan sudut biasan R. So, ini adalah kita punya pemboleh ubah. So, mana satu pemboleh ubah bergerak balas atau mana satu pemboleh ubah dimanipulasi. Ini dia punya tips. Okey. Kita tengok soalan. Kita belum lagi tengok yang lain. Kita just tengok soalan 1. Terus pergi kepada soalan nombor 1. Ini memang akan begini soalan. Okey. Bagi eksperimen yang diperihalkan, kenal pasti pemboleh ubah dimanipulasi. Pemboleh ubah bergerak balas. Satu markah. Jadi, kita mau kenal pasti mana satu pemboleh ubah dimanipulasi, mana satu pemboleh ubah bergerak balas. Okey, dalam eksperimen ini kamu lihat. Kamu lihat dimanipulasi, ini I dan R. I dibagi. Apa itu I? Insiden. Okey, sudut tuju dibagi. Okey, kalau yang dibagi ini adalah yang
manipulasi. Okey, yang kita cari R bergerak balas. So, sudah dapat jawapan. Okey. Sudah dapat jawapan. Tengok dalam eksperimen ini, yang dibagi adalah dimanipulasi. Yang kita cari adalah yang bergerak balas. Jadi, jawapan sini sudah terang lagi bersuluh. Okey, sudah terang lagi bersuluh. Manipulated variable, which is menyiasat hubungan antara sudut tuju. So, sudut tuju adalah dibagi. So, jawapan sini yang dimanipulasi ialah sudut tuju. Tulis macam ini saja. Sudut tuju I. Salin balik apa yang ada sini. Salin saja. Sudut tuju. Sudut biasan adalah yang kita cari R kan. Sudut biasan R. Cukup. So, ini full mark. Kamu jawab macam ni, full mark. Just salin. Okey, dan the constant variable, pemboleh ubah dimalarkan. Okey, ini yang berkaitan dengan eksperimen ini yang saya maksudkan. Clue dia tadi. Blok kaca. Okey, bergerak dari udara ke blok kaca. Macam mana kita mau menentukan sesuatu pemboleh ubah yang dimalarkan? Ialah pemboleh ubah dimalarkan apabila dia berubah, dia akan memberi kesan kepada eksperimen. Dalam hal ini, apa yang sama? Sama adalah blok kaca. Blok kaca semua sama. Okey? Jangan kamu jawab pembaris protector. Protector memang alat pengukur. Alat pengukur bukannya memang kita tidak boleh ubah-ubah. So, memang kalau kita pakai alat pengukur yang lain, maksud saya tu protector, kita beli protector A, protector B, kita pakai tetap sama dia punya ni. Dia punya bacaan tetap sama. Jadi itu bukan pemboleh ubah dimalarkan. Jadi pemboleh ubah yang boleh dimalarkan ialah blok kaca ini. Tapi bukannya blok kaca sahaja. Cikgu nampak kamu jawab blok kaca. Okey. Bila kamu jawab blok kaca, tidak cukup. Okey. Blok kaca tidak cukup. Okey. Apa yang mesti sama pada blok kaca? Iaitu dia punya indeks biasan. Okey. Indeks. Allahu Akbar. Kucing. Indeks biasan. Okey, so indeks biasan blok kaca. Kalau kamu sekadar jawab blok kaca sahaja, tidak cukup markah. Markah tidak akan dibagi. Okey. So, kita tengok soalan B. Okey. Berdasarkan rajah 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 dan 1.6 di halaman 3, 4 dan 5, catat nilai bagi R di ruang yang disediakan dalam setiap rajah. So, ini just kita buat bacaan. Okey, dapat 2 markah. So, ini adalah tentang kemahiran membaca tools. Okey, membaca peralatan. So, sini bila kita baca I ialah I dia 15 sudah dibagi. Yang kita mau cari adalah R. R sudut dia punya reflection. Okey, baca 10 11. Okey, 11 darjah. Jangan lupa unit. Okey, dan ini nanti kita calculate. Okey. Sin I sin 15 is 0.25. Kita benarkan teruslah. 0.26. Okay. 2 decimal places is enough. Sin R ialah 11. So 0.1 0.19. Okay. So kita buat bacaan. Cara bacaan itu kemahiran. Jadi kamu kena tahu macam mana mahu membuat bacaan. Sekejap Saya tengok
skema. Bukan ini. Sekejap. Mana kamu punya skema ini? Allah Akbar. Okay, so saya mencari skema jawapan. Mana skema jawapan? Ini antara jawapan kamu punya kertas jawapan. Okay, saya sudah semak. Saya print satu-satu. Mana? Oh, ini dia. Ini skema. So, ini skema jawapan. Okay, so 0.26 cukup. Dia punya bacaan 0.26. 2 decimal places is cukup. Yang penting dia konsisten. Okay, kalau 0.26 sini sudah bacaan. Di sini berapa bacaan dia? 20 lah kan? 20. So tulislah sini 20. Saya punya saranan buat bacaan dulu, kemudian kira sekaligus. So sini 29. Jangan lupa unit. Unit tidak ada, kamu akan dikira salah. Okay? Kamu akan dikira salah. So yang ini I 60, R reflection 30, berapa nih? 36. Okey, 36 darjah. Yang ini 41. Okey. 41 darjah. Okey, nanti baru kita kira. Okey. Ini kemahiran. So sin 36 0.5 0.587. So kita bundarkan terus 7 jadi 59. Okey. Lepas tu sin 36. Sekejap. Sin 60. Oh, salah. Saya tersilap. Sini tadi. Sin. Okey, cukup. Kalau silap cukup sangkang begitu. 0.87. Okey. Sin R 36. 0.59. Okey, macam tu. 41 darjah R. Sin I sin 75 0.97. Okey. Sin 41 0.6 0.656. So kita jadi 0.66.
Okey. Sekejap ah. Okey, kita teruskan. Okey, kita carilah, saya selesaikan semua. Saya buat satu persatu ah. Alah, kucing naik pula. Saya selesaikan satu persatu, saya mau tunjukkan kepada kamu. Kita buat soalan nombor 1 sahaja dulu. Soalan nombor 2 kemudian kita bincang. Okey, saya akan buat sampai buat graf. Saya mau kamu dapat full mark. Sin I, sin 30, sin 30, 0.5. Tengok, sini dia ada 0.5. Tadi saya cakap, kita punya titik perpuluhan mesti konsisten. 0.87, ada 2 decimal places. So, adakah kita mau kasih biar begini? Tidak. So, tambahlah kosong di belakang. Okey. Sin 20. Dia mesti konsisten. Titik perpuluhan dia mesti konsisten. 0.34. 0.34. Okey. 2 decimal places. Semua 2 decimal places. Mesti konsisten. So, sin 45. 0.70. Okey, kamu 0.707 dia akan jadi 0.71. Terus kamu benarkan. Okey, sin 29. 0.484. So dia akan jadi 0.48 saja. Okey. Decimal places banyak yang tersilap sana. Okey, so sudah ada, semua selesai. Buat dengan berhati-hati. Okey, buat dengan berhati-hati. Pastikan semua markah penuh. Okey, so dapat 2 markah. Okey, full dapat 2 markah. Tiada masalah. Okey. Seterusnya, calculate the value of sin I. Okey, sudah. So, kita sudah kira. Record the value of R. Catat nilai R, sudah dapat 2 markah. Ini kita kira tadi decimal places betul, seragam, dapat 2 markah. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 markah sudah confirm. Baru separuh perjalanan soalan nombor 1. Seterusnya adalah soalan C. Dia cakap, tabulate your result for all values of I, R, and sin R. So dia bagi sini jadual keputusan anda bagi semua nilai. Dia bagi sudah sini. Kamu punya yang perlu ada dalam jadual I, R, sin I dan sin R. Itu sahaja. Tak perlulah kamu tulis yang lain. So, macam mana mau buat? Saya tunjuk. Perkara pertama yang dibuat ialah kita tulis dia punya boleh ubah I. Lepas itu, apa dia punya unit? Unit dia adalah darjah. Okey. Lepas itu R. Dia punya unit darjah. Sin I. Lepas tu dia tidak ada unit. Kalau ada unit dia mesti tulis unit. Tapi yang sini tidak ada unit sebab dia punya pengiraan saja. Ini special sikit. Sin R. Ini adalah kira macam value kan. Jadi dia tidak ada. So just buat pembaris. Mesti ada pembaris. Kamu tidak ada pembaris, macam mana mau jawab exam? Table. Jangan tambah yang lain. Ini saja cukup. Ikutnya. I, R. Mesti ada unit. Sin I, sin R. Okay. Cukup. 4 saja. Jangan lagi macam-macam. Jangan tambah-tambah. Cukup. Mungkin saya ingat sekali lah saya punya. Buat cantik-cantik lagi lah. Okay. So, untuk setiap eksperimen confirm ada 5 bacaan saja. Lagi banyak lagi bagus lah. Tapi sebenarnya dalam exam cuma akan ada 5
bacaan. Jadi kita sediakan 5 ruang. 5 ruang sini. 1 2 3 4 5. Okey. Sediakan 5 saja. Cukup 5. Jangan banyak-banyak. Memang ada 5 bacaan saja untuk yang soalan kamu. So 5 bacaan. Okey, so salin baliklah bacaan tadi. I berapa, R berapa. Just ambil saja balik bacaan dia tu. Okey, saya tulis sini. I tadi adalah 15. Tak perlu tulis sini unit, tak payah, tak payah. 30, 45, 60, 75. So bacaan kita tadi adalah 11, 20, 29, 36, 41. Jadi kita punya bacaan 0.26, 0.50, 0.71, 0.87, 0.97. Tengok ke bawah semua 2 decimal places. Tadi kita punya pengiraan sini 0.5, tambah 1 kosong dia sini belakang supaya dia ada 2 decimal places. Mesti sama. 0.19, 0.34, 0.48, 0.59 dan 0.66. Okey. Full mark 3 markah. 3 markah ni ialah apa? Yang pertama simbol. Simbol tu I, R, sin I, sin R. Ini ada 1, 2, 3, 4. Ada 1 markah. Markah kedua ialah kamu tulis unit dengan betul. Ini memang tidak ada unit, tidak apa. Kalau dia ada unit, mesti tulis unit. Selalunya ada unit, tapi yang kali ini tidak ada unit. Ini mesti ada unit degree. Degree itu unit. So, 1 markah. Dan markah yang ketiga ialah decimal places dia sama. 2 decimal places, 2 decimal places. Seragam ke bawah, seragam ke bawah. Okay? So, 2 decimal places seragam. So, kita dapat 3 markah secara penuh. Okay? Boleh faham? 3 markah secara penuh. So, based on the graph, soalan ini, saya tahu kamu selalunya memang sudah boleh jangka. Kamu akan jawab, between sin R and sin I. Okay, kita boleh akan jawab, sin R berkadar langsung dengan sin I. Ini kebanyakan soalan memang akan ini jawapannya. Tapi sebenarnya ini bergantung kepada kamu punya graf. Sekiranya kamu tidak lukis graf, walaupun kamu jawab ini macam ini, kamu tulis ini, tidak ada markah. Sebab graf mesti ada. So, mau tidak mau, kamu kena lukis graf. Okey? Sebab soalan ini berdasarkan graf. Kalau kamu tidak lukis graf, confirm tidak ada, tidak perlu disemak, memang tidak ada markah sini. So, kalau graf kamu ini berkadar langsung, dia macam ini. Okey, sin sin I, sini sin R. Kalau berkadar langsung, dia start from zero.
Tapi tiba-tiba kalau kamu lukis, dia tidak dari zero. Macam mana? So, kalau ini berkadar langsung ataupun berkadar terus. Okey, sama ada. Tapi kalau kamu lukis graf, tiba-tiba kamu punya graf begini. Okey, salah ke tidak? Tidak juga salah sebenarnya kalau betul-betul dia memang begini. Tapi kalau kamu punya graf tu sepatutnya memang dari kosong, kamu lukis begini, dia akan kena potong lah markah satu sana. Kamu punya graf tidak smooth, tidak licin. Jadi kalau begini, kalau, so ini adalah meningkat secara linear. So dia akan jadi sin I meningkat secara linear dengan sin R meningkat secara linear dengan sin I. Okey. Yang di depan mesti adalah responding variable, yang di belakangnya adalah manipulated variable. Okey. So kalau kamu jawab saya berkadar langsung, kamu tulis itu saja, tidak ada yang ini. Tidak boleh juga. Apa yang berkadar langsung? Apa yang berkadar langsung dengan apa? Tidak akan kena bagi markah juga. Dia mesti lengkap. Sin R berkadar langsung dengan sin I. Okey, boleh faham? So, ini bergantung pada graf. Okey, kalau graf kamu bentuk ini jawapannya. Kalau graf kamu nanti begini, ini jawapannya, linear, secara linear. Okey, secara linear. Okey, dia bergantung. So, mari kita lukis graf. Okey, saya akan tunjukkan cara lukis graf. Okey, saya letak ini tepi. Kita akan lukis graf. Nah, cikgu lagi ada kertas graf. Kamu lagi tidak ada kertas graf di rumah. Ramai tidak membuat lukisan. Ramai tidak ada buat lukisan. Graf saja sudah 5 markah. Tapi ramai tidak jawab. Okey. So, kita tengok. Kita lihat macam mana membuat graf. Dia cakap sini. On the graph paper on page 8. Okey, dia kasih sedia kah? Adakah kasih sedia sini? Kalau dia kasih sedia, kita pakailah dia punya. Oh, ada on page 8. Oh, dia ada kasih sedia, kita pakailah dia punya. Okey. Lukis graf sin R. Sin R melawan sin I. So, bila ada perkataan melawan sini, sin R, maksudnya sin R akan di atas dan sin I akan di bawah. Macam mana kita mau tahu? Ambil yang sini. Dia cakap sin I melawan. Yang melawan di bawah. Lepas perkataan melawan, di bawah. Ini di bawah, atas. Atas, bawah. Atas, bawah. Okey, atas, bawah. Satu lagi caranya ialah sin R ialah responding variable. Sin I adalah manipulated variable. So, yang horizontal adalah manipulated variable. Yang vertical adalah responding variable. Okey? Itu cara dia. So, kita lukis graf di kertas graf yang sudah disediakan. Okey. Jadi sin R. Okey, macam mana mau lukis? Kita tengok dulu kita punya table. Sin R. Sin R maksimum dia 66. Sin I maksimum dia 0.97. Okey, kita tengok yang maksimum dia. Minimum confirm kosong, kita start daripada kosong. Okey. Jadi sin 0.97. Kalau 0.97 kita kira dulu.
kira sesuai tidak. 1, 2, 3, 4. Okey, tidak cukup. 10. Okey. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita tengok skala cukup ke tidak. 0.9, 0.26 sin I. Sampai 97. Okey. Jadi tidak saya boleh letakkan ini 0.66. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, cantik. So, kalau saya buat selalunya saya buat di sini, tapi saya buat di sini lah. Start kosong saya di sini, titik ini. Dia dengan gandaan 2. 0.2, 0.4, 0.6. Nampak ah? 0.6, 0.8, 678, 1.0. Okey. Sini boleh lah. Sini 0. 0.1, 0.66. Okey. Maksimum 0.66. So sini kita boleh start 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7. Okey, sudah limpas lah, cukup lah. So, garis. Kasih limpas sikit lah. Kasih limpas sedikit. Saya boleh buat, kamu pun mesti boleh buat. Kamu lagi mesti boleh buat. Okey. Cukup. Sin I. Sin I adalah yang di bawah. Okey, sin I. So kita tulis sin I. Lepas tu sini sin R. Okey. Kamu baru lukis macam ini, baru lukis ini, sin I, sin R, lepas tu baru ada dia punya ni. Sudah dapat 2 markah, 2 daripada 5 markah. Markah yang pertama ialah kita buat dia punya paksi ni. Dan dia punya simbol ini ada sin I, sin R, variable kita. 1 markah. Markah yang kedua, kamu label 0.2, 0.4. Dia secara yang betul lah. Maksudnya kamu punya skala yang betul. Dia tidak skala ganjil. Dia skala genap. Jadi sudah dapat 2 markah. Markah yang ketiga ialah bila kita plot. Okey, kita plot sin I 0.26 contohnya. 1, 2, 3, 4. 0.26. Lepas itu 0.19.
untuk 6, 0.1, 9. Okay, so di sini. Begini. Kita plot betul untuk semua. Betul tak? 0.50, 04, 1, 2, 3, 4, 5. Ini kena kamu belajar lah kemahiran dia melukis graf. 0.50, 0.3, 4. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Okay. Patutnya pakai pensel lah lukis supaya kalau tersilap kamu boleh padam. Ini saya tunjuk pakai pen merah lah. 0.71, 0.48, 0.7, 1, 2, 3, 4, 5, 71, 0.71 dengan 0.48, 48. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, lebih kurang di sini. 71. Okay. Pangkah buat pangkah X. Jangan pakai titik. Kasih besar sikit. Tu pangkah-pangkah tu. 0.87, 0.59, 0.8, 3, 4, 5, 87, 59, 5, 9, 3, 4, 5, 9. Lebih kurang di sini. Okey, ini kemahiran membaca. Saya rasa tidak ada masalah kamu ni membaca ni. Boleh apa ini? Okey, 0.9. Yang last kali 0.97, 0.6. 0.9, 7. Erase sini lebih kurang. Ini 98. 97 sinilah. 97 dengan 0.6. 61, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, di sini. Okey. So, ambillah pembaris. Itu sebabnya bagusnya pakai pembaris yang begini, yang lut sinar. Start daripada kosong, cari titik yang terbaik. Ini. Tengok. Okay, so lukislah kamu punya graf. Sorry, saya ambil. Ya. So boleh-bolehnya menyentuh semua, tapi kalau tidak tersentuh semua tidak apa. Ada lari sikit, okey lah. Tengok, start daripada kosong. Ini saya punya graf. Okay. Sin R melawan sin I, dia punya tajuk. So, ini kertas graf. Titik, satu markah. Okay. Kita plot satu markah. Apa lagi tu dia punya markah? Ada 5 markah ni. Mesti start from 0. Ada yang tergantung, potong satu markah lah. Okay. Garis lurus dan smooth. Okay. Seimbang, licin. 5 titik di plot. Skala seragam, unit betul. Okey. Sin I, sin R satu markah. Okey. Unit, unit tadi. Sini ini memang tidak ada unit, tidak ada masalah. Okey. Unit betul. Apa lagi? Habislah. Cukuplah 5 markah. So, full mark. Okay?
So, saya harap kamu dapat menjawab soalan ini dengan bagus. Next, kita akan buat untuk soalan nombor 2 lagi lah. Okay. Next, kemudian kita akan buat yang kedua. Kita akan bincangkan macam mana mau jawab soalan nombor 2. So, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.